Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Cikgu Mas, kita akan lihat contoh bagi bab 9 garis lurus matematik tingkatan 3. Kita lihat pada soalan, raja di bawah menunjukkan garis lurus PQ. Diberi bahawa persamaan garis lurus PQ ialah Y sama dengan negatif 5X tambah 3. O ialah asalan. Tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan PQ dan melalui titik A, B, C dan juga asalan. Okey, dekat sini dia dah bagi tahu dekat kita PQ ini, persamaan garis lurus ini ialah Y sama dengan negatif 5X tambah 3. O ini ialah asalan. Apa maksud asalan? Asalan bermaksud koordinat dia ialah 0, 0. Jadi saya tulis juga dekat sini koordinat dia 0, 0. Apa yang soalan ni nak suruh kita buat sebenarnya? Soalan ni suruh kita cari persamaan garis lurus yang selari. Apa maksud selari ni? Yang selari dengan PQ ni. Tengok ni, PQ ni saya ingat dia macam ni kan. Bermaksud ada garis yang melalui A. Condong dia saya ingat dia sama. Sama juga dengan sini. Saya ingat dia sama melalui sini. Saya punya ni agak kurang tepat sikit. Sama juga pada titik B. Saya ingat dia sama melalui B. Itu maksudnya nak cari persamaan untuk 3 ni. Ada lagi satu ni. Asalan. Asalan sini. Jadi dekat sini lagi satu. Ini maksud dia yang soalan suruh kita cari. Persamaan untuk keempat-empat titik ni, melalui keempat-empat titik ni. Jadi macam mana kita nak buat? Oleh kerana soalan bagi tahu kita selari bermaksud kita kena cari kecerunan. Ingat kalau jumpa perkataan selari bermaksud kita kena cari kecerunan, iaitu M. Okey, saya tulis dulu persamaan arm garis lurus supaya kita tak cuai. Y sama dengan MX tambah C. Ini ialah persamaan arm garis lurus. Okey, mula-mula kita kena cari kecerunan dulu. Okey, mula-mula cari kecerunan dulu. Nak cari kecerunan dari mana? Dari persamaan yang dia bagi ni. Y sama dengan negatif 5X tambah 3. Jadi kita cek dekat sini. Persamaan ini Y sama dengan negatif 5X tambah 3 ni sama tak bentuk dengan persamaan arm ni tadi? Sudah sama bentuk. Jadi kita nak kena cari kecerunan kan? Kecerunan itu apa? Kecerunan ialah M. M yang mana? M ialah yang depan X ni. Selain daripada X ni ialah M. Jadi dekat sini kita ada X ini kan. Jadi depan ini negatif 5 ini ialah M. Saya tulis dekat sini M dia ialah negatif 5. Sekarang apabila kita dah tahu kecerunan, jadi kita boleh buat step yang kedua, iaitu ganti nilai M, Y dan juga X. Kita nak ganti yang mana? Kita lihat pada soalan lah. Kalau soalan kita yang A ni dia nak pada titik A 1, 3, maka 1 ini ialah X, 3 ini ialah Y. M dia berapa tadi? M dia ialah negatif 5. Nak ganti dekat mana? Ganti dekat persamaan arm. Jadi saya tulis dulu. Y sama dengan MX tambah C. Y ganti dengan 3 sama dengan M dia ialah negatif 5. Ingat letak dalam bracket. Lepas tu X. X dia apa? X dia ialah 1 tambah dengan C. Ganti nilai M, Y dan juga X untuk mencari nilai C ataupun pintasan Y. Okey, jadi dekat sini saya kira 3 ni kita dapat 3 lah.
sama dengan negatif 5 darab 1, negatif 5 tambah C. Kemudian pindahkan negatif 5 ini, pindahkan ke kiri. Jadi kita tulis dulu 3 ni. 3. Ini tolak. Tolak, pindah ke kiri, kita kena tambah 5 sama dengan C. 3 tambah 5 ialah 8 sama dengan C. Dah siap ke ni? Ini dah siap tapi kurang cantik. Boleh tak kalau nak berhenti kat sini? Boleh, tak salah. Tapi kurang cantik. Kita tulislah C sama dengan 8. Okey, bila kita dah tahu nilai C berapa, nilai M berapa, sekarang kita pergi ke step yang ketiga. Ganti nilai M dan C yang kita dapat tadi tu ke dalam persamaan arm garis lurus Y sama dengan MX tambah C untuk membentuk persamaan garis lurus. Jadi kita tulis dulu Y sama dengan MX tambah C. Y kita tulis je Y M. M ni kita ganti. M berapa tadi? Negatif 5. Jadi negatif 5. X ni nak buat apa? Tulis sahaja X. Lepas tu C. Tambah dengan C. C berapa dekat sini? 8. Jadi dah siap ke belum ini? Dah siap lah. Ini ialah persamaan garis lurus yang selari dengan PQ melalui titik A 1, 3. Untuk soalan B macam mana? Soalan B pun sama step dia. Mula-mula kita cari dulu kecerunan. Oleh kerana kecerunan semua garis untuk soalan A, B, C dan D ini sama dengan persamaan Y sama dengan negatif 5X tambah 3 ni. Kecerunan dia sama semua, negatif 5. Jadi saya dah siap buat dulu. Okay, step yang kedua sama juga. Ganti nilai M, Y dan juga X untuk mencari nilai Y, iaitu pintasan Y. Okay, jadi dekat sini nilai M dia berapa? M dia ialah negatif 5. Soalan dia soalan B. Soalan B, titik dia ialah 0, negatif 2. Jadi 0 ini ialah X, negatif 2 ini ialah Y. Gantikan ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y dekat sini ialah negatif 2 sama dengan M dekat sini ialah negatif 5. Ingat tulis dalam bracket X. X sini ialah 0 tambah dengan C. Kemudian kita nilaikan. Negatif 2 ni ialah negatif 2. Lepas tu sama dengan negatif 5 darab 0. Bracket ni maksud dia darab. Negatif 5 darab 0 ialah 0 tambah dengan C. Jadi dekat sini 0 kalau pergi kiri negatif 2 tolak 0 sama dengan C. Okay, jadi dekat sini negatif 2 tolak 0 ialah negatif 2 lah juga. Sama dengan C. Ini dah cantik ke? Belum cantik. Kurang. Jadi C sama dengan negatif 2. Okay, dah dapat nilai C, dah dapat nilai M. Kita masukkan dalam persamaan arm garis lurus. Jadi step yang ketiga kita tulis je Y, kita tulis Y sama dengan M. M berapa dekat sini tadi? Negatif 5. Kemudian X kita tulis X tambah dengan C. C berapa dekat sini? Negatif 2. Boleh ke tulis macam ni? Tak boleh. Kena tulis bracket. Okey, dah tulis macam ni. Ingat selesaikan yang ni, tambah tolak ni. Y sama dengan negatif 5X tambah tolak, ini bracket maksud dia darab, positif darab negatif, kita dapat negatif 2. Jadi dah siaplah ini untuk persamaan garis lurus yang melalui titik B. Kita buat pula untuk soalan C. Okey, saya dah tunjuk dah soalan A, soalan B tadi kan. Sebelum awak tengok penyelesaian untuk soalan C dan D, boleh cuba buat dulu. Pause dulu video ni, kemudian cuba buat dahulu. Dah siap baru semak dengan lihat video saya ni. Okey, sekarang saya nak cerita pula untuk
C. Soalan C. Step yang pertama apa tadi? Step yang pertama ialah cari kecerunan. Okey, dah cari kecerunan. Dah dapat negatif 5. Sebab apa? Sebab sama dengan kecerunan garis lurus PQ ni. Kebetulan soalan ni soalan sama. Satu soalan je. Okey, jadi dekat sini dah dapat dah M kecerunan. Ganti masuk dalam Y sama dengan MX tambah C. Ganti apa? Ganti ini negatif 2 inilah X. 6 ini ialah Y. Okey, sekarang ganti. Y ini berapa? Y ini ialah 6. Sama dengan M. M ini berapa? Negatif 5. Lepas tu X ini berapa? X ini ialah negatif 2. Boleh ke tulis macam ni? Tak boleh. Sebab ini MX ini maksud dia darab. Jadi ingat kena letak bracket kedua-dua nombor ni. Tambah dengan C. Tulis C. C kita nak cari. Jadi selesaikan 6 sama dengan negatif 5. Ini bracket maksud dia darab. Negatif 2 kita akan dapat 10 tambah C. Kemudian nak buat apa? Pindahkan nombor 10 ini ke kiri. Jadi ini 6. Kita tulis je 6. Okey, 10 ni. Ada tanda tolak tak dekat depan? Tak ada. Kalau tak ada, dia bermaksud dia tambah. Jadi tambah, pindah ke kiri, dia akan jadi tolak. Jadi tolak 10 sama dengan C. 10 ni dah pergi ke kiri. Sekarang 6 tolak 10 akan dapat negatif 4 sama dengan C. Kurang cantik, tulis cantik sikit. C sama dengan negatif 4. Sekarang C dah ada, M sudah ada. Nak buat apa? Buat step yang ketiga, iaitu ganti nilai M dan C ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Y kita tulis je Y sama dengan M ini kita ganti. M ialah negatif 5. X ni nak buat apa? X ini tulis sahaja. Tambah dengan C. C ini berapa? Negatif 4. Boleh ke tulis macam ni? Tak boleh. Letak bracket. Jadi Y sama dengan negatif 5X. Ini tambah, ini tolak. Darab, tambah, darab, tolak. Kita akan dapat tolak. Jadi sini tolak 4. Dah siap ke? Sudah siap. Ini untuk soalan C. Sekarang kita buat pula untuk soalan D. Soalan D pun samalah step dia. Yang pertama, cari kecerunan. Okey, dah dapat kecerunan. Kita ganti nilai M, Y dan X. Soalan D ni dia nak asalan. Okey, asalan itu apa? Asalan ialah kosong, kosong. Jadi dekat sini, depan ialah X, belakang ialah Y. Ganti dekat mana? Ganti dekat Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y dekat sini apa? Y ialah kosong sama dengan M. M berapa dekat sini? Negatif 5. Ingat tulis dalam bracket. X ialah kosong tambah dengan C. Kemudian kosong tambah dengan negatif 5 darab kosong bermaksud kosong tambah dengan C. Jadi kosong ini pindah ke kiri pun samalah. Tolak kosong sama dengan C. Kosong tolak kosong, kosong sama dengan C. C sama dengan kosong. Dah siap step 2. Kita buat step 3, iaitu ganti nilai M dan C. Jadi dekat sini Y ialah Y sama dengan M ialah negatif 5. Jadi sini tulis negatif 5. X kita tulis X. Tambah kita tulis tambah. C kita dapat kosong. Jadi dekat sini kita perlu tulis tak kosong sebenarnya? Tak perlu tulis. Tak apa. Jadi jawapan yang terakhir ialah Y sama dengan negatif 5X. Okey, boleh ke kalau nak berhenti di sini? Boleh, tapi nampaklah kurang pandai. Sebabnya dekat sini tambah kosong. Tak ada tambah apa-apa pun, sebenarnya kosong kan? Jadi kita tulislah sikit je. Y sama dengan negatif 5X. Cantik sikit dekat sini.
Jadi dah siaplah. Soalan ini ialah soalan pada TP4. Jadi senang je sebenarnya. Mula-mula cari kecerunan, lepas tu ganti nilai M, Y dan X untuk cari C. Yang terakhir ganti nilai M dan C dalam Y sama dengan MX tambah C. Jadi tamatlah untuk hari ini. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Bye.